Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam video saya kali ni. Kali ni saya tak bercakap pasal skrip. Saya nak berbalik kepada video mengenai umrah. Okey, kalau sebelum ni saya ada buat video selain daripada vlog umrah saya tahun 2020 sebelum kita Malaysia ni lockdown. Saya ada buat satu video iaitu 20 tips persediaan untuk menunaikan umrah. Jadi saya dapati video itu sekarang ni views dia sedang naik mungkin sebab Malaysia dah benarkan rakyatnya pergi menunaikan umrah selepas negara kita dah mencapai 90% kadar vaksinasi untuk golongan dewasa kan. Jadi untuk video kali ni saya nak berikan tips pula. Kalau sebelum ni videonya adalah tips sebelum persediaan nak menunaikan umrah, tapi kali ini adalah video mengenai apa yang akan orang cakap tips-tips untuk semasa berada di Mekah dan Madinah. Cuma dalam hal ini saya tak boleh lah nak bagi tahu secara detail macam mana nak tunaikan umrah, macam mana tawaf, macam mana apa nak baca. Itu bukan bidang kepakaran saya. Saya rasa saya takkan cakap macam tu. Apa nak baca tu semua biarlah orang-orang yang bertauliah, yang lebih mahir daripada saya yang bercakap mengenai hal itu. Lepas tu ini base pengalaman dulu yang mana saya rasa sekarang pun boleh guna, walaupun kalau ikutkan sekarang ni memang orang kata SOP dia dah lain daripada dulu. Macam dulu kita nak pergi tunaikan umrah, nak masuk masjid anytime kita boleh masuk, bila-bila masa saja kita boleh masuk apa semua kan. Tapi sekarang ni sebab tak silap saya, kita dah wajib orang kata booking slot lah untuk masuk untuk menunaikan umrah di dalam masjid menggunakan aplikasi Itmarna. Dan apa yang saya dapat tahu, apabila anda nak menunaikan umrah, nak tak nak anda kena ada smartphone. Itu je, sebab smartphone ni anda kena install dua apps, iaitu Tawakalna dan juga Itmarna. Tawakalna is the official Saudi contact tracing application approved by Saudi Minister of Health to prevent the spread of coronavirus for verifying or providing proof of an individual vaccination status and showing current infection or history of infection, and was developed by National Information Center. Ni macam nak bagi tahulah apps ni ni lah kita punya status vaksinasi, status kesihatan kita apa semualah. Okey, Tawakalna ni lagi satu. Itmarna ni dia katanya seperti My Sejahtera juga. Okey, pergi mana-mana kena scan Itmarna. Okey, Itmarna based on the responsibility of Ministry of Hajj and Umrah for service of the guests of Rahman. It launched the application to enable those wishing to perform Umrah and visit the request the issuing of permit to enter the two holy mosques for Umrah, for perform Umrah visit and prayer according to the capacity approved by the concerned authorities to ensure the provision of the spiritual and safe atmosphere that achieve health precautionary precautionary measure and control and the regulatory system in integration with the Tawakalna application to verify the safety of the health condition of the permit application. Lebih kurang macam My Sejahtera lah. So nak pergi mana-mana pun saya, tak silap saya, kena scan guna ni. Okey, untuk menggunakan Tawakalna ni untuk buat umrah, kalau dulu sebelum pandemik ni kita nak tunai umrah, kita masuk je lah bila-bila masa saya. Jadi macam Tawakalna Itmarna ni kita kena booking slot kita untuk menunaikan umrah. Tak silap saya sekarang ni setiap 2 hari sekali boleh booking lah. Macam dulu sekali, kemudian 2 minggu lagi baru boleh apply. Tapi sekarang ni setiap 2 hari boleh apply macam tu. Jadi dia tak macam dulu nak masuk saja. Okey, itulah yang sedikit yang saya tahu mengenai
umrah yang baru sekarang ni, yang tak silap saya dah tak perlu quarantine di sana. Cuma balik Malaysia ni kita masih lagi quarantine, dan setakat video ini dibuat, apabila kita pulang dari luar negara, quarantine yang diperlukan adalah selama 7 hari pada yang dah full vaccination, dan 10 hari pada mereka yang tak vaksin lagi. Tapi nak pergi umrah tu memang wajib siapa yang ambil Pfizer dan AstraZeneca, Moderna, kita tak perlu booster lah. Siapa yang ambil Sinovac tu perlukan booster shot sama ada dari Pfizer atau AstraZeneca. Dan sesiapa yang ambil vaksin Sinovac tu boleh memohon dengan KKM untuk dapatkan booster. Okey, kita berbalik semula lah. Apa yang saya nak bagi tahulah, apa kejadian umrah di sana. Contohnya, yang pertama saya nak ceritakan, kita cerita yang buruk dululah. Sebenarnya kita tak nak cerita, tapi saya bagi tahu untuk peringatan lah. Scam di Mekah. Ini pengalaman yang saya dah lalui, tapi saya rasa scam ni mungkin dah tak berlaku lah kan. Sebab scam ni sebenarnya ada yang berlaku di dalam masjid, ada yang berlaku di luar masjid. Di luar masjid tu mungkin berlaku lagi, dalam masjid saya rasa tak berlaku dah. Sebab dalam masjid nak masuk sekarang pun dah kena booking slot kan. Kita tak boleh masuk sesekali. Kalau dulu antara scamnya, lepas sa'i, budak Arab, contohnya lepas kita dah habis sa'i apa semua, nanti ada budak Arab datang pada kita offer gunting. Jangan ambil gunting itu ya, kerana dengan gunting itu mereka akan minta kita duit. Dia cakap, kita ingatkan dia nak bagi pinjam dengan ikhlas, rupanya tak. Dia bagi kita gunting, lepas kita gunting rambut kita, dan dia minta 10 riyal. Saya kata, wow, 10 riyal lah. Kita beli gunting pun tak sampai 2 ringgit, tiba-tiba dia minta 10 riyal yang sekali gunting. Tapi bila kita tak bagi kan, dia marah kita, dia kata haram. Saya macam, siapa kau nak haramkan kan? Jadi saya tak layanlah benda tu kan. Kita pun tak tahu kan. Sebab dia kalau dia nak minta kita sedekah, minta ikhlas, dia tak apa, kita boleh bagi. Tapi ni minta cara maksa, taklah. Tapi saya rasa benda ni takkan berlaku dah, tak akan berlaku lagi dah perkara ni. Sebab kita nak masuk ke masjid, kita perlukan booking tu. Dan lepas tu tak silap saya, booking tu dia ada masa, dia tak bolehlah duduk lama-lama dalam tu, dia ada masa yang perlu kita keluar. Saya tak pasti benda tu, mungkin nanti anda pergi ke umrah sana, mutawif anda akan terangkan lagi itulah. Lepas tu ada pula, ini mungkin akan berlaku di luar masjid. Sebab saya 3 kali kena, tapi 3 kali alhamdulillah tak tertipu lah. Cuma ni akan ada orang jumpa anda, tiba-tiba dia cakap beg dia hilang semasa dia buat tawaf. Lepas tu dia minta duit kat kita, duit untuk makan dan untuk duit belanja untuk pulang. Jadi masa tu yang pertama saya kena, sebabkan nasib baik time tu saya tak ada duit. Memang tak withdrawkan duit tu lagi kan. Jadi saya kata, saya cuma ada sekarang ni 5 riyal ni, 5 riyal je saya boleh bagi. Dia tak nak 5 riyal tu, dia minta saya 100 riyal. Wah, 100 riyal tu 100 lebih juga nak bagi kan. Bila kita minta, tapi nasib baik kawan saya rekod. Bila dia nampak kawan saya rekod, dia terus macam melarikan diri. Saya macam 5 riyal tak nak 100 riyal, bukan main ni. Lepas tu datang lagi 2 pasangan dengan cerita yang sama. Saya dah tahulah, inilah cara-cara mereka nak scam kita. Mereka akan kata beg mereka hilang semasa tawaf. Secara logiknya, orang buat tawaf, orang tak akan tinggalkan beg tepi macam tu je. Kita akan bawa. Tapi benda tu saya harap benda ni tak ada lagi lah. Sebab tak silap saya tengok dalam video pun, proses nak masuk ke kawasan luar Masjidil Haram tu pun macam dah ketat kan semua. Saya harap benda ni tak ada. Kalau ada pun mungkin luar daripada kawasan masjid tu, kalau boleh elakkan. Kalau ada orang bagi alasan macam tu, pandai-pandailah anda nak menolaknya. Janganlah tu, kau tak boleh, kau menipu pun semua. Tak, kita tolak je secara baik. Dia cakap je lah tak ada duit ke apa semua kan. Okey, lepas tu sekiranya ada orang datang katanya minta duit untuk sedekah kepada fakir. Okey, itu pun jangan percaya. Sebab apa, kalau nak menderma, kita ada cara nak bersedekah. Nanti saya cerita cara nak bersedekah. Sebab saya pun dah kena 2-3 kali orang datang nak minta sedekah untuk sedekah kepada fakir. Kita tak tahu siapa benda tu. Tapi itu dah dinasihatkan kepada mutawif. Kebetulan nasib baik masa kejadian tu mutawif ada bersama saya. Dia cakap jangan bagi. Benda tu tak betul, tak adanya. Okey. Lepas tu
kalau anda nak bergambar dekat sana, tiba-tiba ada orang datang nak ambilkan gambar menggunakan handphone anda. Kononnya anda tengah bergambar dengan kawan, dia macam struggle, kita nak selfie, ada orang nak tolong ambilkan gambar. Itu pun kena jangan berhati-hati juga. Sebab apa? Bila dia ambil gambar untuk anda, dia pegang anda punya handphone, kemungkinan anda nak balik handphone anda, minta duit. Itu sebab bapak saya yang terkena dulu. Kan, lepas tu masa saya pergi umrah pun ada juga nak terkena perkara tu, saya tak bagi. Saya kata it's okay, I can take my own picture, don't worry. Okay, yang tu jangan, kalau boleh jangan bagi pada orang yang kenal. Okay, memang benda ni berlaku lah, sebenarnya tak tahulah kan. Okay, lepas tu orang jual jubah yang masuk dalam bas, saya rasa mungkin kali ni susah kot nak masuk dalam bas, sebab kita nak kena menjaga SOP semua kan. Dia orang jual jubah, dia orang masuk dalam bas kan, jual macam bawa lah, memang murah lah, 25 rial, 15 rial. Kita pun rasa macam wah, nak beli murah tu. Tapi kalau anda nak beli tak ada masalah, beli. Tapi jangan bagi duit cukup-cukup. Sebab apa? Mereka ni akan buat tik-tik. Kalau kata 25 rial, anda bagi 50 rial, tiba-tiba dia kata 25 rial tu free. Wah, 25 rial tu halalkan aja. Wow, nak halalkan separuh harga, bukan separuh harga, sekali ganda kan. Sebab saya pernah kejadian yang pertama, masa tu saya bawa asnaf, makcik-makcik ni, ramai makcik terkena ni, bagi 50 rial, 100 rial, dia tak nak bagi lebih, dia hilang macam tu. Dapat akak lain ni, akak kejar. Saya cari balik orang tu, sebab makcik-makcik asnaf ni manalah tahu, bila dia orang kata 25 rial tu halal. Lepas tu dia orang cakap dia orang tak dapat duit balik, tak dapat duit lebih tu kan, kita kesian, takkan nak suruh dia orang kejar. Jadi saya pun siap lah, kita carilah balik orang tu kan. Alhamdulillah dapat balik duit tu kan, walaupun dia macam nak bertukar hijau dah kan. Tapi hati-hati kalau nak beli tak ada masalah, memang murah, memang harga dia murah, tapi tolong bagi duit ngam-ngam. Okey, lagi satu yang terakhir yang akan berlaku sekarang, sekiranya kalau anda punya package umrah bawa lawatan ke Taif, di kedai buah tu ada orang nak naik unta. Naik lah, tapi ingat harga unta tu dia buat sekali jalan 50 rial, patah balik 50 rial, pergi balik lagi 50 rial. Kalau 5 kali 250 rial dia minta anda. Itu berhati-hati, kalau boleh tak payah ambil lah. Itu macam satu penipuan jugalah, dia tak bagi tahu harga, dia akan cakap 50 rial, sebenarnya sekali lalu 50 rial, balik sekali lagi 50 rial. Itu ada satu penipuan yang berlaku di Taif lah. Jadi anda berhati-hati dengan perkara ini. Okey, itu cerita scam di Mekah. Saya harap benda ni tak ada yang berlaku lagi, sebab kita punya SOP pun SOP di sana pun dah lain. Okey. Sekarang ni tadi saya cerita orang minta duit untuk sedekah pada parti. Okey, ni saya cerita pula yang kedua, cara nak bersedekah di sana lah. Okey, cara pertama, kalau anda pergi di kawasan di Mekah, kat dia berhampiran dengan masjid, ada satu bank, nama dia Bank Araji. Mana pun tahu Araji tu kan, Araji tu duduk bawah, kalau dulu nama hotel tu Hotel Hilton, tapi sekarang dah nama Mekah Hotel, ataupun sekarang dah tukar nama. Itu saya tak pasti nama apa kan, sebab dia hotel kat situ dah 2-3 kali tukar nama. Jadi yang penting, saya harap Araji Bank tu ada lagi lah kat situ. Kalau dia tak ada, saya pun tak tahulah nak bagi lemak apa. Tapi dia bersebelahan dengan Clock Tower. Ini Clock Tower, sini Araji Bank, dan sini Mekah Hotel tu. Jadi kat situ Araji Bank tu, di lorong belakang sana tu ada banyak kedai-kedai, orang cakap kios-kios yang jual makanan. Tengok kat belakang ni, sekarang ni adalah macam banyak tukang-kedai ni sedekah untuk bagi kepada fakir miskin makan. Cara dia nak bersedekah kat sini adalah kedai-kedai ni akan cari orang, minta dia orang minta untuk bersedekah. Jadi contohnya kita bagi 100 rial untuk 50 pack makanan. Satu pack 2 rial. Dia terus beli makanan kat kedai tu, dia terus sedekah macam tu. Bukanlah dia ambil, dia tunggu kan. Tak, dia sedekah depan-depan. Sama ada dia suruh kita yang sedekahkan, bagi-bagi itu, ataupun dia orang yang bagian. Macam itulah cara bersedekah kat sini ya. Okey, makan aiskrim dulu Saya ada juga lah 2-3 kali saya buat macam tu kan. Ada sekali je saya bagikan kan. Tengok dia ada beberapa kedai yang buat macam tu. Pilihlah mana satu, itu lagi senang lah, sebab kita nampak benda tu. Kita nampak kan memang sedekah kita sampai.
Okey, lepas tu anda juga boleh buat sedekah korban kambing. Korban kambing ni boleh rujuk kepada mutawif lah anda, sebab mutawif akan tanya siapa nak buat korban kambing. Macam dulu harga seekor kambing 450. Anda boleh kongsi pun. Macam hari tu saya kongsi dengan Dila, kawan saya, adik angkat saya. Dan kemudian sedekah seterusnya ini yang memang selalu common lah, wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran pun boleh bertanya lah kepada mutawif. Anda tak boleh suka-suka hati pergi beli Al-Quran letak dalam masjid tu, tak boleh. Dia ada cara dia macam mana nak wakafkan Al-Quran tu ke dalam masjid. Sebab kalau anda tengok dalam masjid tu, Quran dia semua sama je, sebab dia ada cara dia. Dia memang nak tanya mutawif macam bagaimana nak wakafkan Al-Quran. Mutawif akan uruskan lah. Okey. Lepas tu anda juga boleh wakaf kursi roda, sebab di sana memang memerlukan kursi roda untuk golongan orang yang kurang upaya lah, dan orang tua yang memerlukan. Boleh beli dan wakafkan, sama ada nak letak di hotel tersebut ataupun biasanya orang letak kat hotel lah. Itu je lah, agensi yang akan uruskan benda tu kan. Lagi satu, nak bersedekah adalah sedekah lah pada cleaner-cleaner yang ada dalam masjid tu. Saya rasa sedekah lah kepada cleaner-cleaner yang ada dalam tu kan. Mereka ni semua orang cakap bekerja di tempat yang suci. Okey. Okey, lagi satu, sedekah pada budak-budak kecil yang jual tasbih. Memang banyak sangat budak-budak kecil yang jual tasbih. Mereka memang orang cakap, kalau ikut kami kan kebanyakan bukan orang Arab pun, bukan orang daripada Arab Saudi, mungkin ada daripada Palestin, ada Syria apa semua. Jadi kat situ tak ada masalah pun. Banyak je budak-budak yang jual tasbih dekat situ kan. Kalau beli katalah satu tu dia jual 10 riyal, bagilah lebih, itu je lah kan, untuk cara-cara nak bersedekah apa semua kan. Dan satu lagi, dekat duduk masjid ni tak ada tabung lah. Untuk anda seperti masjid-masjid yang ada kat Malaysia, kita boleh masuk tabung, tapi kat sini tak ada lah. Itu cara yang nak bersedekah ni lah kan, yang saya boleh bagi tahu. Mungkin ada cara lain, ada orang pergi mungkin ada cara lain nak bersedekah, itu pun saya tak pasti. Ini saya kongsikan apa yang saya pernah buat lah. Okey, bab ketiga pula, makanan. Makanan paling popular kat sana kan, apa yang anda boleh cari kan. Selain daripada biasanya agensi kita memang akan sediakan makanan, jadi makanan pun kebanyakan pun makanan dari orang kata makanan Melayu juga, cuma Melayu tak berselera Melayu sangat lah, sebab bolak-balik pun orang Arab juga yang masak ataupun orang Indonesia yang masak. Kalau anda nak merasa makanan terbaik di Mekah tu, yang antara yang popular adalah Al-Baik. Pergi mana-mana pun orang pergi umrah mesti orang cakap nak cuba Al-Baik, tapi Al-Baik ni queue dia panjang gila. Saya pernah makan Al-Baik tapi saya tak pergi beratur sendiri, sebab masa tu mutawif saya yang tolong dapatkan Al-Baik ni, yang memang sedap lah. Dia Al-Baik ni ayam goreng dia macam ayam goreng, kentang goreng, saya lebih kurang KFC lah, tapi ni Arab punya lah. Okey, lepas tu ini saya bagi kedai ni tak popular tapi saya suka, sedap juga. Sebenarnya dia lagi sedap pada Al-Baik. Nama kedai dia Aliwun. Aliwun. Sekejap ni saya tengok tu. Dia Aliwun ni dia ada dekat bawah Hilton Suite, tapi belah luar lah. Kalau kita turun Hilton Suite, di sebelah tepi Hilton Suite tu dia macam ada banyak kios-kios makanan kat situ. Okey. Memang ada satu kedai kios kecil nama dia Aliwun. Ini pun mutawif saya yang recommend kan. Memang sedap juga. Nasi Arab dia sedap, ayam dia pun semua sedap. Sebab saya masa pergi saya umrah, sebenarnya saya kurang makan yang apa yang disediakan oleh pihak travel agency lah. Sebab kita kat luar negara, kita kena cuba makanan luar kan. Saya memang kalau pergi luar negara, memang saya tak mencari makanan Melayu, saya akan mencuba makanan daripada negara tersebut lagi. Sebab saya pun memang minat makanan-makanan Arab ni, jadi saya cari makanan Arab. Memang saya banyak makanan si Arab dekat sana lah. Setiap kali waktu orang kata waktu dinner, waktu lunch pun saya keluar pergi carilah makanan-makanan Arab. Banyak macam anda juga boleh cari makanan dekat dalam sebenarnya kalau dalam shopping complex tu agak mahal. Anda kena cari di belah-belah luar, yang belah-belah street tu pun memang sedap. Okey, jangan lupa juga kalau misalnya anda pergi umrah, anda pergi sana, tiba-tiba travel agency kata dia orang nak bawa pergi makan nasi unta. Nasi unta tu sebenarnya tak masuk dalam package, anda kena bayar sendiri. Satu dulang tu 50 riyal tak silap. Kalau dulu 50 riyal lah, tapi sekarang saya tak tahulah kan berapa. Try nasi unta, mesti try. Memang sedap. Unta tu rasa macam kambing sebenarnya. Tapi bila makan unta, jangan dicampur dengan kambing, sebab nanti pening kepala. Okey, bab ni mesti ramai orang suka sangat nak bershopping. Kalau nak shopping, macam
kalau nak beli jubah ke, nak beli jubah dekat Mekah pun ada juga, dekat Clock Tower tu ada, pergi ke tingkat bawah tu memang banyak jubah yang murah-murah lah. Ataupun anda kena jalan apa nama lorong ni, di lorong belakang, kalau ikutkan dia dekat bahagian Jabal Omar punya street tu, dia satu street dengan Grand Hyatt, Hilton Suite, pergi ke belah-belah belakang tu pun, itu pun jubah dia, tapi kena jalan jauh sikit lah. Jubah dia murah-murah jugalah. Kalau senang pergi cari depan Hera Place Hotel, situ lagi senang. Tapi sebenarnya lagi banyak jubah ni, sebenarnya lagi nak shopping ni, sebenarnya dekat Mekah ni tak payah shopping sangat, sebab dia tak banyak pilihan dan harga dia sikit mahal. Kalau betul-betul nak shopping adalah di Madinah. Madinah memang tempat shopping. Sebab apa? Di kawasan anda tinggal kat hotel tu banyak sangat kedai-kedai jual jubah apa semua kan, anda boleh tawar-menawar. Dan kalau pandai tawar pun anda boleh dapat separuh daripada harga yang mereka jual. Macam saya ni macam tak bergerti sangat tahu nak tawar-menawar ni. Macam hari tu saya pergi pun, saya nak beli jubah untuk saya punya kawan. Saya video call dengan dia tawarkan sendiri. Saya tak reti sangat. Lagi satu, tak ada masalah, dia orang semua ni kebanyakannya peniaga-peniaga ni boleh berbahasa Melayu. Sebab apa, yang rajin nak shopping ni pun memang orang Melayu. Orang Arab ni jarang nak shopping, orang Melayu pun yang kuat shopping. Sama juga kalau nak beli kurma pun di Madinah memang tempat dia. Okey, ramai macam pihak agensi tu mungkin akan bawa anda pergi ke ladang kurma untuk beli kurma tu. Macam saya tak pergi kat ladang kurma sebab saya tahu ladang kurma ni susah nak tawar-menawar dan harga dia sedikit mahal. Jadi saya beli kurma ni sebab dah 2 kali saya pergi kedai yang sama. Dia berada di bawah kedai ni. Kedai, nama owner dia Faiz. InsyaAllah saya letak nombor telefon dia nanti. Nombor telefon dia di bawah ni lah nanti kan. Harap dia pakai lagi lah nombor telefon tu, sebab dulu pun saya dah tanya kalau saya letak nombor telefon kat YouTube, dia kata okey je kan. Di bawah hotel Mawadah Al-Waha. Mawadah Al-Waha ni dulu hotel ni Andalusia Pajak, memang dia orang punya je, memang jemaah dia. Tapi sekarang saya tak tahu situasi dia macam mana, ataupun nama hotel dia dah bertukar, saya pun tak tahu. Tapi harap hotelnya masih di situ lah. Kalau tak ni cuba hubungi si Faiz. Orang Faiz ni, harap Faiz ada di situ. Kedai dia agak murah dan dia boleh sangat fasih berbahasa Melayu, dan dia pun macam boleh lebih kurang lebih murah daripada ladang kurma punya harga. Okey, lepas tu apabila anda di Madinah, anda jangan lupa untuk beli minyak wangi Arab ni. Dia lain sikit tau. Macam kita satu kedai kata nama dia Sasa, kita ada pelbagai jenama, tapi dia tak Arab ni, dia macam Arabian Oud. Contohnya satu kedai ini yang saya belilah, nama dia nama dia Ihsan Has ni, dia Universal Sex punya ni. Okey, ni saya beli di sana. Bau dia sangat wangi. Memang orang cakap sebenarnya masa nak beli ni, orang tu dia buat promotion, dia sembul kat saya macam ya Allah, hai wanginya terus terpukau. Okey, ni Ihsan Has. Kalau ikutkan harga yang saya tunjuk dekat sini, 130 pound sterling. Ini yang saya jumpa. Darabkanlah dengan duit Malaysia ni, pound sterling punya harga, darabkanlah dengan duit Malaysia itu, convertkan dia berapa tu, itulah harga dia. Tapi di sana saya tak dapat lah sampai 700 lebih tu, saya cuma dapat harga dia masa tu 250 rial sahaja. Di sana lebih murah lah. Memang orang cakap dah semestinya bawa minyak wangi dia halal, sebab dia Arab punya ni, yang bau dia tak lama. Macam ni saya semua kat baju, saya basuh pun masih bau lagi. Okey, dan cuba dah kalau pergi kat sana dapatkan. Kalau ikut saya suka Ihsan Has ni, tapi banyak lagi minyak wangi dia yang lain yang bau dia memang okey lah. Okey, lepas tu yang kelima, semua kedai akan tutup pada waktu solat. Bila azan je, kedai semua akan tutup. Itu standard. Jadi waktu lepas dengan azan tu memang tak ada kedai buka lah. Lepas sebab bila dengan azan tu, pergilah siap sedia nak solat, bukan nak shopping lagi. Tahu. Tapi kalau nak shopping, ini tips, beli shopping selepas solat. Sebab selepas solat orang keluar, tiba-tiba harga dia akan jadi murah sebab ramai orang masa tu. Sebelum solat tu sebab orang tak ramai kan, jadi dia macam harga tu susah nak tawar sikit kan. Jadi selepas solat tu cuba shopping time tu. Okey, ingat semua kedai akan tutup pada waktu solat sehinggalah habis solat jemaah tu.
Okey, ini nombor 6 ni untuk solat di masjid. Kalau nak dapat tempat yang selesa, datang sejam awal. Ini dulu. Ini sebelum kes pandemik ni apa semua, sebelum guna Eid Mana, Tawakana ni semua. Sekarang saya tak pastilah macam mana SOP dia, sebab dulu kita memang kena datang awal untuk dapat tempat. Kalau tak, pergilah semayang belah luar tu kan, panas lah, terbuka kan. Jadi nak dapat tempat dalam masjid tu memang sejak awal. Tapi itu dulu, sekarang saya tak pasti. Sebab ada kata memang solat fardu pun kena booking slot kot. Macam tu lah, itu saya tak pasti. Itu kena tengok pada SOP sekarang ni kan. Okey, ini satu lagi, yang ketujuh, azan subuh dan azan untuk solat Jumaat 2 kali. Okey, azan subuh biasanya saya kat sana rasanya subuh dia masuk awal kot, pukul 5 dah, pukul 4, pukul 5 lebih dah, macam tu lah. Okey, katalah kan pukul 5 subuh di sana. Pukul 4 pagi tu dia akan azan sekali. Tapi itu bukan azan sebelum waktu masuk waktu subuh. Azan tu seperti nak kejut kita bangun tidur, siapkan diri nak pergi masjid. Okey, azan yang kedua itu barulah betul-betul azan yang dah masuk waktu subuh. Sebab dulu saya dah terkena kan, pukul 4 pagi dia azan, nak cakap alamak terlepas lah waktu subuh kan. Kita pun ligat lah semayang apa semua kan, semayang dalam bilik je lah kan subuh. Sekali tengah duduk tengah ni, tiba bunyi azan sekali lagi. Rupanya azan subuh di sana 2 kali. Okey, azan subuh di sana 2 kali. Maknanya sekali tu untuk kejut kita bangun tidur, yang kedua tu betul-betul masuk waktu subuh. Dan solat subuh di sana tiada doa kunut. Okey, begitu juga solat Jumaat. Solat Jumaat di sana kalau dulu wanita pun boleh pergi, sekarang ni saya tak pasti. Sebab dia mungkin dia nak mengurangkan orang, tapi sana pun dah tak ada penjarakan sosial kan. Orang sembahyang pun dah tak jarak-jarak. Perempuan pun boleh pergi sembahyang Jumaat macam tu. Tapi masa saya 2 kali pergi, saya tak berpeluang pun nak sembahyang, nak ikut sembahyang Jumaat tu kan, sebab penuh sangat. Lepas tu sembahyang Jumaat dia yang sama juga 2 kali. Yang pertama tu nak panggil orang semua nak bagi tahu datang masjid. Yang kedua baru masuk waktu zuhur lah. Okey, yang ke-8, okey, kamera tidak dibenarkan di dalam masjid. Maksud saya di sini, kamera DSLR ke, video cam ke, apa semua tu, mirrorless camera ke, tak dibenarkan masuk digunakan dalam masjid. Hanya kamera handphone saja yang dibenarkan. Kalau tengok saya punya vlog pasal umrah yang saya buat sebelum ni, semua saya pakai kamera handphone saja. Memang saya bawa compact kamera Nikon saya, tapi saya ingat saya pakai kat Taif je. Lepas daripada tu saya tak pakai, saya memang pakai 100% saya menggunakan handphone. Jadi yang macam Osmo Pocket, GoPro pun sebenarnya tak boleh. Tapi sebab dia kecil, dia boleh sorok kan. Yang tu pandai-pandai lah. Kalau nampak dekat guide tu mungkin dia rampas. Lagi satu, dekat dalam raudah memang kita tak boleh rakam sebenarnya. Kalau ikut kan banyak orang rakam dalam raudah tu curi-curi je, ataupun guide tu macam buat-buat tak nampak je kan. Tapi dekat dalam masjid kita hanya dibenarkan kamera handphone saja. Tu saya bagi tahu awal-awal lah. Okey, tips untuk yang ke-9, tips masuk raudah untuk wanita. Saya rasa tips ni macam dah tak boleh pakai juga ni, tapi saya bagi tahu je lah. Ini dulu sebab kita tak ada SOP kan. Sebab tips dulu tidak perlu berlari berkejaran. Sebab kita tahu raudah untuk perempuan ni dia buka 2 masa je, iaitu waktu pagi dengan waktu malam. Lepas waktu pagi tu lepas subuh, malam tu lepas isyak. Itu je 2 waktu yang dibuka untuk wanita. Sebab kalau lelaki 24 jam boleh pergi. Sekarang saya tak pasti macam mana. Saya tak pasti sangat macam mana raudah tu untuk wanita. Mungkin sama juga kena booking. Kalau dulu memang berlimpit-limpit lah nak masuk tu, banyak orang berlari sebenarnya. Kita tak, kalau ini kan andai kata kalau lepas ni kita dah tak ada SOP, dah boleh jalan macam biasa, dah kembali hidup normal, dah masuk ke masjid, tidak perlu lagi nak buat tawaf melalui Eid Mana ni. Kalau nak masuk ke raudah ni untuk perempuan, kita tak perlu berlari berkejaran, kita jalan saja secara tenang, insya-Allah kita sampai. Okey, jangan lagi satu, sebab apa, bila di sana grup orang Arab ni tak kisahlah muka Arab ni, pergilah semua grup Arab, dan grup orang Melayu ni termasuklah orang Malaysia, orang Indonesia, Singapura, yang muka Melayu lah, senang cerita lah, muka Asia Tenggara macam kita ni kan, akan diasingkan. Diasingkan tu ada sebab sebenarnya. Dia akan
penjaga tu akan angkat kumpulan bahasa Melayu. Siapa boleh cakap bahasa Melayu tu pergilah kan. Lepas tu yang Arab tu dia ada tulis lah apa benda bahasa dia kan, saya tak pasti. Duduk dalam kumpulan dan jangan masuk grup Arab. Lagi satu, jangan berlari-lari. Sebab memang kalau tengok grup Arab ni gana-gana sebelaka. Mereka memang merempuh sahaja. Macam kita ni biasanya grup-grup Melayu ni dia akan kemudian terakhir. Sebab kita ni jalan ni lah kita sebab santun lah kan. Macam tu kita tak perlu nak ikut sama-sama lari. Sebab itu bahaya juga sama lari. Kalau kata terjatuh lah, takut orang terpijak, orang tak perasan kan benda tu. Jadi tak perlu berlari-lari, jalan je, tenang je, tenang je. Lepas tu kalau dulu sebabkan ramai, kalau pergi seorang tu mungkin sukalah, tapi sebabkan saya pergi dengan kawan-kawan lain, ialah kita pergi sana pun kita jumpa jemaah wanita lain kan, mestilah kita buat kawan, takkan nak buat musuh pula kan. Jadi pergi dengan mereka macam dulu sebab ramai. Kami ni tak ada sembahyang serentak, tapi sembahyang ikut seorang-seorang, bukan seorang-seorang. Tengoklah kalau ada ni 2-3 orang sembahyang, tapi at least ada orang kita bentengkan kawan kita ni. Kita terpaksa tahan macam tu sebab orang bertolak-tolak. Kita tahankan mereka, tahankan badan kita. Macam badan saya ni memang seronok lah kan. Orang buat tahan ni kan, memang kukuh lah sikit kan. Wah, tak nak bagi orang tolak tu terlanggar pada orang yang sembahyang. Jadi kita masa tu memang kita buat benteng lah. Bukan setakat orang Melayu je yang datang, bukan setakat grup kawan-kawan kita je yang datang, malah ada grup-grup lain yang menumpang. Saya ingat dulu sebab saya masa tu dengan kawan saya Kira, dengan ada 2 orang lagi, sebab badan kami ni yang besar-besar ni kan. Sebab kami buat benteng memang kuat lah. Tak bukan tak gerak-gerak, tapi susah lah kan. Ramai jugalah tumpang kan. Sampai kita orang cakap, sampai bila ni kita nak benteng ni kan. Badan dah orang tolak-tolak ni. Sebab grup Arab, kalau grup Melayu ni saya dia orang tak menolak sangat. Grup Arab ni memang dia orang memang jiwa kental, memang tolak kan. Saya macam sampai ada juga grup Arab yang tumpang masuk dalam sembahyang kita orang kan. Sampai saya dengan kawan saya, sampai bila kita nak tahan ni. Lalas kami cakap okey, nak inafkan badan kami dah sakit kan. Itulah caranya kan untuk menjaga, orang kata nak jaga orang yang solat tu lah kan. Tapi kalau badan kecil janganlah buat, kesian. Kalau kawan-kawan badan besar, saya ni tinggi pun 5'7", berat tu tak payah cerita lah kan. Lepas tu bila di raudah ni pula kita nak berdoa masa sujud. Apa saja solat yang anda buat, berdoa masa sujud. Jangan berdoa bila dah bangun baru nak berdoa macam ni, memang kau kena halau. Itu je, berdoa masa sujud time tu lah. Sebab berdoa masa sujud ni orang kata lebih afdal, lebih mujarab, mustajab. Itulah dia kan. Yang ke-10 ni kan, saya ada pengalaman tau naik teksi juga di sana. Parah bawa teksi macam nampak tak bila anda naik teksi dengan sana, ataupun teksi ataupun anda guna aplikasi Karim. Karim ni lebih kurang macam Grab kat sini lah kan. Itulah dia macam nyawa tu rasa di ujung tanduk. Kalau tak cukup kental, jangan ambil lah teksi tu. Sebab saya pun ambil teksi tu macam, ya Allah, Macam mana sis? Sis ingat sis dekat Malaysia tu bawa kereta dah gangster lah. No, sis macam tahap Jom. macam tahap wanita paling muslimah bawa kereta. Kalau ada 3 tahap di sini, dia nak maki pula. Teksi ni kan. Astagfirullahalazim. Tak tahu nak cakap lah. Tu je saya cakap. Satu pengalaman ngeri juga naik teksi ni. Sebab Pak Arab bawa teksi macam sambunglah sendiri ayat dia. Okey, lagi satu. Okey, yang ke-11 ni, masa saya pergi dulu, kalau kita pergi dalam grup, jemaah ni suka sangat buat rantaian manusia tau. Macam ada 10 kawan dia semua nak berpegang-pegang tangan. Saya nasihatkan jangan buat macam tu Jangan buat macam tu, pegang-pegang tangan. Sebab itu lagi bahaya. Bahaya ni kenapa tau? Kalau seorang jatuh, semua akan jatuh. At least kalau anda tak berpegang tangan, tak buat rantaian manusia, seorang jatuh, seorang je lah jatuh. Lain-lain semua tolong lah. Ini kalau dah seorang jatuh, semua akan terefek. Jadi kalau anda takut terlepas daripada kawan-kawan apa semua kan. Sebab saya tengok ada satu grup jemaah ni,
Kalau nak cakap pasal tudung, mostly kita pun pakai je tudung hitam. Kalau cakap aku pakai tudung hitam lah, tengok beratus kepala pakai tudung hitam, macam mana? Jadi ada satu grup umrah ni, saya tengok dia orang letak bunga kat belakang ni. Bunga tu sama je untuk kenal kawan-kawan dia orang kan. Itu pun cara tu boleh jugalah, nampak macam kelakar tapi praktikal. Jadi kalau boleh jangan buat rantaian kawan-kawan manusia yang macam tu, sebab benda tu tak kukuh, benda tu akan membahayakan anda. Jalan je asing-asing, dan kalau tersesat pun, kalau kata terlepas daripada kawan anda, jangan risau, anda takkan tersesat dalam masjid tu, sebab dia ada pintu-pintu, ada laluan dia. Sebab kadang-kadang ada orang kata jangan jaga-jaga jalan kat situ, kat dalam masjid ni boleh tersesat, nanti tak jumpa jalan keluar apa semua. InsyaAllah pergi sana, jagalah mulut, jangan belagak, jaga diri, jangan terlepas cakap. InsyaAllah jumpa jalan keluar kan. Jadi jangan risau pasal itulah, jangan buat rantaian manusia tu. Okey, apabila ini sangat penting ni, sebab setiap kali orang pergi umrah mesti orang akan perasan ni. Kita ni jemaah dari pelbagai negara. Kita ada 4 jenis mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Ini 4 yang orang kata yang memang dipraktikkan, yang disahkan lah, memang mengikut Islam. Jadi kita ni di Malaysia kita ikut mazhab Syafi'i. Okey, semua pun tahu mazhab Syafi'i. Bila kita pergi ke umrah ni, kita ada pelbagai orang dari pelbagai negara yang mengikut 4 mazhab tu. Ada kalanya orang sebelah kita mazhab lain. Jadi kalau anda tengok bila anda solat, mungkin ada slightly lain sikit daripada cara kita. Apa yang saya nak cakap kat sini, bukannya saya nak kata orang tu solat salah, orang tu solat dia tetap betul. Itu cara mazhab dia. Kita sebagai solat, kita sebagai orang ikut mazhab Syafi'i, apa yang kita belajar, kita fokus sahaja pada solat kita. Jangan kerana orang sebelah kita tu tiba-tiba dia lain sikit, anda hilang fokus. Benda tu saya nak cakap, jangan hilang fokus. Sebab kebanyakan orang, mana first time yang pergi tu, termasuk saya lah, tiba-tiba kenapa orang ni sembahyang lain macam ni jangan pedulikan kelainan mereka. Mereka tetap dengan cara ikut mazhab mereka sendiri. Jadi anda jangan jadikan kelainan itu, pelik itu terganggu. Okey, fokus pada solat kita. Saya tak nak cakap lah apa kelainan je, anda saksikan sendirilah itu kan. Okey, yang ni saya bercakap benda yang terakhir. Okey, banyakkan bersabar dengan banyakkan bersabarlah kat sana. Sebab kita di negara Arab kan, sebab kita ni di Malaysia ni, kita dah, orang cakap dah memang, orang kata dah terdidik lah. Orang terdidik, nak apa-apa pun beratur, nak apa pun minta secara elok apa semua kan. Mungkin di sana tak ada berlaku benda tu. Jangan terkejut lah, bersabar je lah. Terutama dekat airport lah, dan nak membeli makanan. Kalau anda beratur, tiba-tiba ada orang tak beratur, anda ingat itu budaya mereka. Budaya kita memang budaya yang dah diterapkan, budaya Asia Tenggara. Kita ni penuh dengan sopan santun. Tak payah nak mengutuk, tak naklah cakap apa yang berlaku, tapi kalau gatal lah mata. Kalau ada benda tu berlaku, jangan terkejut lah, sebab budaya mereka lain. Okey, banyak-banyakkan bersabar lah dengan orang Arab ni. Itu je saya nak cakap lah kan. Jadi itu je lah perkongsian saya. Saya harap perkongsian ini membantulah. Ada 41 minit semuanya. Ini itulah. Saya berharap sangat saya ada peluang nak pergi menunaikan umrah lagi. Tapi saya tak nak pergi buat masa sekarang ni. Saya tak nak pergi time sekarang ni lah. Sebab macam SOP, tunggu dia dah normal. Memang kalau ikutkan saya punya, orang cakap punya kehendak tu, saya nak pergi setiap tahun. Tapi buat masa sekarang ni saya prefer nak tunggu bila keadaan dah normal. Jadi saya harap apa saja perkongsian saya ini dapat membantu sekiranya anda nak tengok vlog saya pasal umrah. Sebab saya buat daripada saya tidak merangkumkan semua, saya pecahkan mengikut hari. Anda boleh tengoklah dalam playlist, dalam link yang saya sediakan dekat description bawah ni lah. Jadi selamat menonton. Saya doakan semua siapa yang nak pergi umrah tu dapat menunaikan umrah yang mabrur. Sekian, terima kasih.